Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu tajwid menggunakan risalah Tanbihul Qari pada fawaid riwayat Hafs Al-Kufi daripada Tariq Asy-Syatibi yang disusun oleh Ustaz Tariq Al-Qadahi Al-Azhari hafizahullah taala. InsyaAllah pada siri yang ke-6 ini kita akan membincangkan tajuk izhar dan idgham. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Izhar dan idgham. Baik, apa yang masuk ke izhar, apa yang masuk ke idgham? Okey, izhar tu ialah apa? Membaca dengan jelas pada huruf yang sukun. Ni kan, huruf yang sukun. Sebab dekat sini dia sebut izhar secara umum. Dia tak sebut izhar halqi ke, dia tak sebut izhar syafawi ke. Maknanya izhar secara umum. Jadi izhar secara umum ialah apa? Membaca secara jelas pada huruf yang sukun. Maksudnya huruf yang sukun tu contoh. Okey, kita seperti mana yang kita bincang sebelum ini, kita faham bahawa huruf yang sukun dia tidak akan dapat dibunyikan ataupun tidak dapat dibaca, melainkan perlunya apa? Ada huruf yang berbaris sebelumnya. Okey, itu tidak dapat kita nafikan. Jadi sama juga macam huruf izhar ni, maksudnya fokus kita pada macam mana kita nak menyebut huruf tersebut, yang ni huruf yang sukun itu, maka perlukan huruf yang berbaris sebelumnya. Jadi bila kita membaca pada huruf yang sukun, huruf yang sukun tersebut dengan huruf yang baris sebelumnya, maka kita akan jelaskan sebutan pada huruf yang sukun tersebut. Jadi itu yang kita panggil apa? Izhar. Izhar. Baik. Kemudian idgham. Idgham pula secara umumnya ialah apa? Idkhalus syai' fi syai'. Maksudnya masuk apa? Huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Baik, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Jadi huruf yang pertama tu masuk ke dalam apa? Ke dalam huruf yang kedua. Dia ada keadaan, ada yang bi gunnah, ada ghair gunnah. Ada yang kamil, ada yang naqis. Tapi secara mudah dia apa? Huruf yang pertama bunyi, maksudnya huruf yang pertama tu akan masuk huruf yang kedua. Maksudnya dia akan dikuasai oleh huruf yang kedua. Baik. Qala al-musannif. Okey, yang pertama disebut apa? 4 tempat dibaca dengan izhar walaupun mencukupi syarat idgham. Okey. Musannif sebut, dia kata apa? Ada 4 tempat yang dibaca dengan izhar walaupun mencukupi syarat idgham. Maksudnya tempat itu dibaca dengan izhar walaupun dari segi syarat dia, okey, sekian syarat
untuk dikatakan dia sebagai untuk satu ayat itu dibaca dengan idgham. Tapi dekat sini dibaca dengan izhar. Maksudnya dia terkeluar dari kaedah lah. Baik. Contoh dia macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man raqa. Sebab dia saktah. Okey, apa yang kita tengok ni mencukupi syarat idgham? Contohnya pada ayat man raqa. Nun mati bertemu dengan ra. Jadi nun mati bertemu dengan ra ialah apa? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tapi mengapa terhalangnya bacaan idgham bila gunnah pada ayat ini? Kerana berlakunya apa? Bacaan saktah padanya. Maka sebab itulah apa? Terhalang daripadanya untuk dibaca dengan idgham sekalipun syarat dia cukup. Tapi ada benda yang menghalang, iaitu ada bacaan saktah di sana. Baik, yang seterusnya ayat kedua, bal rana, bal ron. Sama juga. Kalau ikutnya dia idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Tapi disebabkan apa? Disebabkan ada bacaan saktah padanya, maka kita akan baca pada lam itu secara izhar. Bal rana ala qulubihim. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, okey, pada surah Yasin. Pada ayat yang pertama dan kedua. Okey. Kita baca dulu penerangan di bawah dia. Dia kata apa? Diizharkan nun pada sin, dibaca seperti berikut, Yasin wal Quran. Okey. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, dekat sini Yasin tu, okey, dia kalau kita pecahkan Yasin tu, dia akan jadi apa? Ya alif sin ya nun. Okey, ya alif sin ya nun. Okey. Lepas tu selepas pada dia wal Quranil Hakim. Okey, isu dia dekat sini apa? Jika kita mewasalkan ataupun menyambungkan bacaan. Okey, kalau contoh kita kata kita wakafkan pada Yasin, tak ada masalah. Contoh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Okey, tak ada masalah. Isu dia apa? Bila kita menyambungkan Yasin dengan wal Quranil Hakim. Okey, disebutkan oleh Ustaz Tariq dekat sini apa? Dia kata apa? Diizharkan nun. Nun tu maksudnya nun pada sin tu. Sin ya nun. Sin ya nun. Baik. Dibaca diizharkan nun pada sin tu. Dibaca seperti berikut. Maksudnya bila kalau kita sambung nak baca mana? Maksudnya sin tu dibaca dengan izhar. Kita tak mengidghamkan. Sebab dekat sini banyak persoalan. Selalu orang tanya, macam mana Ustaz nak baca dekat sini? Kalau kita sambung. Jadi baca dengan izhar. Jadi macam mana cara baca dia? Yasin wal Quranil Hakim. Habiskan dulu. Sin wal Quranil Hakim. Buat Sebab kalau kita tak, kalau kita sambung Yasin, tak betul lah kan. Sebab tidak ada bacaan yang sedemikian. Jadi kalau kita nak sambung, tapi asalnya kalau kita rasa syak ataupun kita kata rasa ragu-ragu, maka baca seperti biasa, baca berhenti pada Yasin, kemudian baca wal Quran Hakim. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cumanya kalau kita ingin menyambungkan, maka cara dia, saya ulang sekali lagi, Yasin wal Quranil Hakim. Nampak Okey. Okey, yang seterusnya pada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam lebih kurang juga macam Yasin. Yang ni macam surah Yasin juga cara bacaan dia. Isu dia apa? Isu dia pada nun tu. Okey, kita tengok penerangan dia. Diizharkan nun kedua pada nun, dibaca seperti berikut. Baik. Nun kedua, sebab bila kita pecahkan nun tu, dia akan jadi nun waw nun. Nun waw nun. Jadi sama juga macam Yasin kita baca jika bersambung lah. Kalau kita berhenti, nun wal qalami wa ma yasqurun. Okey.
kalau kita berhenti. Kalau kita sambung, nun wal qalami wa ma yasturun. Dia beza sikit je. Beza sikit je. Baik. Okey. Okey, habis 4 tempat yang dibaca dengan izhar walaupun mencukupi syarat idgham. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, 2 tempat yang dibaca dengan idgham sahaja. Okey. Iaitu au tatrukhu yalhadzalik. Dekat sini. Okey. Au, saya ulang sekali lagi. Au, dekat sini apa dia? Fa bertemu dengan zal. Dibaca dengan idgham. Idgham apa ni? Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain ni saya ada jelaskan pada risalah yang lain, risalah Burhan fi tajwidil Quran, ada bincang berkenaan idgham mutajanisain. Jadi saya tak mau panjangkan dekat sini. Cuma kita nak tahu cara membaca. Okey. Dekat sini sa bertemu dengan zal, bila kita sebut dia apa? Bila kita sebut, maka bunyi sa tu hilang. Bunyi sa hilang. Hanya bunyi zal saja. Au tatrukhu yalhadzalik. Yalhadzalik. Buat Jadi sa tidak bunyi terus. Tapi kalau kita kata kita berhenti dekat jim tu kan, ada tanda jim dekat situ, maka kita akan bunyikan huruf sa. Au tatrukhu yalhath. Kalau kita berhenti dekat situ. Tapi kalau kita sambung, yalhadzalik. Sa itu hilang tu. Maksudnya tidak dibunyikan langsung sa. Kita boleh katakan dekat sini apa? Bacaan dia idgham secara kamil. Yakni huruf yang pertama terus hilang. Terus hilang bunyinya. Hanya tinggal pada tulisan saja. Kalau idgham naqis, yang pertama, huruf yang pertama yang sukun tu masih ada saki baki dia. Tapi kita tak mendengar huruf tersebut secara sempurna. Nampak tak? Sebab apa? Dia masuk ke dalam huruf yang kedua. Sebab tu dia panggil idghal. Sebab tu kita panggil idgham. Nampak tak? Baik. Tu yang pertama. Kalau yang kedua pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 176. Manakala yang kedua dalam surah Hud ayat yang ke-42. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Okey, ya bunayya irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Okey, dekat situ bila kita baca, maka hilanglah bunyi apa? Bunyi ba. Dia tak jadi irkab ma'ana. Dia jadi irkam ma'ana. Okay, dekat sini pun idgham apa? Idgham kamil juga. Bukan. Idgham ma'al gunnah. Bukan. Idgham naqis. Ataupun idgham mutajanisain. Baik. Sebab apa idgham mutajanisain? Sebab dia hampir. Dia hampir. Ba kan? Ba dengan mim. Baik. Okey, ya bunayya kam ma'ana. Okey. Jadi ba tidak dibunyikan. Hanya bunyi mim saja. Baik. Jadi dua tempat ini dibaca dengan idgham saja. Yang ketiga, 2 tempat yang dibaca dengan 2 wajah, izhar dan idgham. Okey, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Okey, yang ni ambil perhatian sangat-sangat Okey, dia sebut sini apa dia? Dibaca dengan 2 wajah. Ayat ni. Iaitu izhar serta raum dan idgham serta ishmam. Okey, ayat ni ambil perhatian betul-betul.
tengok parti betul-betul saya punya bibir saya. Baik. Yang pertama baca dengan izhar dulu. Dia kata izhar serta raum. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Manuna ala Yusuf. Kalau okey, fokus kita pada apa? Ta'manna. Okey, ta'manna tu dia ada dua, sama ada ishmam ataupun raum. Okey, tadi saya baca dengan raum. Okey, sebab apa dia kata izhar? Izhar. Kerana apa? Izhar. Okey lah, kalau izhar dari segi bahasa boleh lah. Kalau izhar dari segi istilah, fokus dia pada huruf yang sukun. Tapi dekat sini dia bukan sukun. Baik. Okey, kita katakan dekat sini, okey, tak mana ni ialah apa? Ialah ishmam dan raum. Okey. Kalau raum tadi saya baca tak manuna, cumanya dekat nu saya kurangkan apa? Kurangkan kejelasan harakat dia. Bila saya mengurangkan kejelasan harakat itu, maksud kejelasan harakat ni maksud kejelasan menyebut baris nu tu, maka ia dipanggil apa? Raum. Saya ulang sekali lagi. Macam mana cara baca dia? Tak manuna, manuna, manuna. Kalau jelas, tak manuna, tak manuna. Okey, itu kalau jelas. Kalau kurang jelas, kita kurangkan kejelasan pada nu tu. La ta'manuna, la ta'manuna, la ta'manuna. Okey, baik. Itu kalau raum. Kalau ishmam, kita syaddah seperti biasa. Syaddah seperti biasa. Pada apa? Pada raum. Pada raum pula. Pada tak manna. Okey. Tak manna cumanya tambahkan apa? Isyarat muncungkan bibir. La tak manna. Okey. Cara membaca dia ialah apa? Bila kita masuk saja dengung tu pada teruskan apa? Terus muncungkan bibir. La ta'man, la ta'manna. Jangan la ta'maunna. Salah jadi timing kena betul lah. Timing kena tepat ketika mana menyebut ishmam. La ta'man, man. La ta'manna, la ta'manna. Timing kena betul lah. InsyaAllah dengan latihan yang cukup, insyaAllah kita dapat membaca dua jenis bacaan ini. Baik. Izhar serta raum. Okey, kalau kita kata izhar serta raum dan idgham serta ishmam. Okey, itu yang ketiga. Ada lagi. Ada satu lagi. Yang ni surah Yusuf ayat 11. Yang kedua ialah surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Okey, kita tengok dulu penerangan dia. Dibaca dengan dua wajah ketika wasal. Izhar serta saktah dan idgham dan idgham mithlain. Baik. Kita baca dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama apa? Saktah. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Maksudnya saktah ni apa? Berhenti, kemudian membaca bacaan baharu tanpa mengambil nafas. Baru. Memulakan bacaan selepas daripadanya tanpa mengambil nafas baharu. Okey.
Yang kedua ialah idgham mithlain. Sebab ha bertemu dengan ha ni adalah idgham mithlain. Ataupun orang Melayu dia pecah mutamathilain. Pun tak ada masalah, sama aja maknanya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Okey. Kita syadahkan dia. Maksudnya kita idghamkan dia sebab ha bertemu dengan ha. Baik. Okey. Bis. Okey, dekat sini ada apa kita kata macam carta ataupun kotak yang disebutkan sebagai kesimpulan lah, kesimpulan pada perbincangan izhar dan idgham. Okey, disebut sini hukum yang dibaca dengan izhar saja pada Manraq surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27, Balrana surah Al-Mutaffifin ayat 14, Yasin wal Qur'anil Hakim surah Yasin ayat 12, Nun wal qalami wa ma yasturun surah Al-Qalam ayat yang pertama. Okey, itu 4 tempat yang dibaca dengan izhar sahaja. Yang kedua dibaca dengan idgham sahaja, surah Al-A'raf 176, Yalhadzalik. Lepas tu irkam ma'ana surah Hud ayat yang ke-42. Kemudian yang ketiga dibaca dengan dua wajah, izhar dan idgham. Surah Yusuf 11 ayat yang ke-11. La ta'manuna Ram. Yang kedua ismam, la ta'manna. Okey. Kemudian maliyah halaka anni sultaniyah. Yang kedua maliyah halaka anni sultaniyah. Okey, tak mana tadi surah Yusuf ayat yang ke-11, maliyah halaka anni sultaniyah. Surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita akan sambung lagi siri kita yang seterusnya pada idgham kamil dan naqis pada siri yang ke-7. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.